fresh. Okey, kita mula. Tajuk kita apa? Fa'il ya. Fa'il. Surat 135. Okey, fa'il apa? Jadi tiru bunyinya. Satu fi'il, satu lagi fa'il. Baik, sebelum terlupa kita baca doa dulu ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم لنا بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada pagi ni. Nanti kena panas-panaskan sikit grup kita tu bagi ramai-ramai yang tak dapat hadir tu supaya dapat semangat balik dapat hadir InsyaAllah. Okey, muka surat 135 kita nak masuk tajuk fa'il. Fa'il ni adalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai pelaku. Bila ada perbuatan, mesti ada pelaku kepada perbuatan tersebut ya. Baik, kita dah sebut sebelum ini berkenaan dengan bahasa Arab ni terbagi kepada dua jenis ayat ya. Jumlah yang boleh difahami bila kita bercakap. Satu kita namakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah iaitu ayat yang dimulakan dengan kata nama, isim ya, ataupun kita sebut gandingan antara mubtada dan khabar. Okey, itu cerita. Lepas kita dah tengok mubtada khabar, kita ada tengok penambahan kepada tajuk mubtada iaitu inna dan adik-beradik dia, betul? Ya, adik-beradik. Lepas itu kita masukkan juga tentang perbahasan kana dan adik-beradiknya. Ini pun termasuk dalam jumlah ismiyah juga. Okey. Sekarang ni kita nak masuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau nak ejak Arab ni kan jumlah fi'liyah. Kita ringkaskan dia, jumlah fi'liyah ialah ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Ataupun kita juga boleh sebut dengan ayat ataupun gandingan antara fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kadang-kadang ini saya letak simbol kelas ni, simbol tambah ni secara titik sebab saya nak kata kadang-kadang boleh juga dia tambah sekali dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa nanti kita akan kongsikan, dan ni biar dulu. Ya. Baik, yang paling penting sekali secara asasnya jumlah fi'liyah ialah gandingan antara fi'il dan fa'il. Yang kita nak belajar ini iaitu fa'il. Kita nak kenal fa'il dalam sesuatu ayat bahasa Arab. Kita nak kenal fa'il. Okey, fa'il ni terkait dengan apa? Dia sebenarnya adalah isim, kata nama. Fi'il lah pelaku kata kerja. Fa'il dia tergolong dalam kata nama, fa'il pelaku. Ialah orang yang melakukan sesuatu perbuatan mestilah isim kan? Begitu. Okey dah? Baik, sekarang ni kita nak tahu tentang fa'il ni. Okey, jom kita tengok buku kita. Nanti kita akan terangkan dekat depan ya. Baik, fa'il tu apa? Fa'il ialah isim yang marfu'. Isim, kata nama. Yang marfu'. Apa itu marfu'? Yang hujungnya berbaris dhammah. Okey, yang didahului oleh fi'il maklum. Fi'il maklum pula tuan-tuan Yang didahului oleh kata kerja lah kata kerja. Tuan-tuan pegang dulu istilah fi'il maklum tu.
Nanti kita bahaskan fi'il maklum tu nanti. Maklum. Nantilah. Okey, yang penting ayat tu dimulakan dengan fi'il. Okey, yang keduanya ia menunjukkan pelaku kepada perbuatan. Fi'il kekal dalam keadaan mufrad walaupun pelakunya ramai. Fi'il dia kekal dalam keadaan satu. Sebut fi'il yang satu fi'il je ataupun fi'il dalam bentuk dhamir yang tunggal sahaja walaupun pelakunya ramai. Nanti kita akan tengok contoh. Jika fa'il muannas maka fi'ilnya akan bertukar kepada muannas. Jom kita tengok contoh ya. Buat contoh nanti tak nampak. Okey, kalau kita buat ayat dalam bahasa Melayu macam mana? Kita buat ayat dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Telah pergi. Telah pergi. Zahaba Ahmadu. Telah pergi Ahmad. Dia pergi mana? Ke kedai. Ila Dukan. Contoh contoh ayat Zahaba Ahmadu ila dukan. ini ke Ila dukani. ini haraf jar. Dukan kedai. Ni. Dukan maknanya kedai. Okey. Ya. Mana fi'il dalam ayat ni kata kerja? Zahaba. Tengok ayat ni dimulakan dengan kata kerja. Zahaba. Okey, ini kita kata dia adalah fi'il. Tengok saya tulis fi'il macam ni, fi'il. 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 Bila ada fi'il, tuan-tuan kena letak dalam kepala macam mubtada' tu lah. Bila ada mubtada' mesti ada khabar. Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Mesti ada fa'il, pelaku. Siapa pelaku dalam ayat ni? Ahmad. Macam mana kita tahu kata Ahmad tu sebagai pelaku? Sebab dia adalah kata nama yang hujung berbaris dhammah. Ini adalah fa'il. Inilah fa'il kita panggil. Pelaku. Kalau kita tulis tulisan Rumi, fa'il lebih kurang macam inilah. Fa'il, pelaku. Macam mana kita boleh kesan kata dia tu pelaku? Kerana dia berbaris dhammah. Dia adalah kata nama yang berbaris dhammah. Kedudukan dia selepas fi'il. Kalau sebelum tak kira, tak ci. Dia mesti. Sebelum isim. Kalau kita Ustaz, saya Ahmad pergi ke pasar. Kalau kita nak buat ayat macam tu, kita nak namakan dulu. Kalau orang Melayu, kita mesti mulakan dengan kata nama. Dengan subjek. Nama. Nama orang. Kita mulakan dengan subjek. Jarang kita kata telah pergi ke kedai oleh Ahmad. Macam ayat kita tu kan. Zahab tu lah. Zahab betul. Saya telah pergi kedai. Zahab betul tu jadi fa'il lah. Zahab betul. Yalah, betul. Dhamir muttasil. Maknanya beza kita dengan bahasa Arab kadang-kadang boleh je dia mulakan dengan kata kerja. Kadang-kadang dia mulakan dengan kata nama. Kita kebiasaannya kata nama je, betul tak? Saya tu kata nama, saya pergi kedai. Kan Muhammad makan nasi. Muhammad. Mana ada makan nasi? Nasi Muhammad makan. Jadi nasi makan Muhammad jadi. Ataupun makan Muhammad nasi. Lain. Pelik dah. Okeylah, nampak tak? Yep. Nampak. Selesai. Terang. So ila dukan ni tak apalah, ini tambahan lah, tambahan cerita. Ke kedai. Okey. Baik, tengok kita punya diagram warna kuning A. Sekejap. Diagram warna kuning A. Kalau kita tengok fi'il madhi je, tak apa, kita buat contoh hari ni fi'il madhi je. Fi'il mudhari' pun boleh juga, tapi tak apalah, kita tengok fi'il madhi je. Okey, kalau cuba tengok fi'il madhi yang melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir hiya. Yang melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir hiya.
Kalau melibatkan dhamir huwa, cara sebut dia zahaba, macam dekat atas tu lah. Fi'il madhi yang hujungnya berbaris atas ya. Apa dhamir yang ada dekat situ? Huwa. Wah. Huwa Okey. Wah. Huwa ni terjemahannya apa? Dia Dia telah Dia pergi. tak ni huwa. Wah. Dia seorang lelaki. Laki dia. telah pergi. Dia untuk seorang lelaki. Seorang. Orang. Baik. Kalau perempuan nak sebut macam mana? Dia seorang perempuan Zahabat. Sahabat Ya, pergi ke sahabat. tu. yang ada dhamir dia tu. Ya. Cara sebut dia Zahabat. zahabat. Tak kan dekat ujung kan? Zahabat. Baik. Cuba tengok poin nombor 4 tu. Tengok poin nombor 4. Jika Ya. fa'ilnya perempuan muannas, maka fi'ilnya mesti perempuan juga. Puan. Katakanlah ni. Cuba tengok ni zahaba ni huwa kan? Ni untuk siapa huwa ni? Untuk Lelaki. Ahmad. untuk Ahmad sesuai lah pakai zahaba. Kan? Sebab apa? Sebab dekat sini ada dhamir huwa, maka sesuai lah pakai zahaba. Kalau Fatimah nak pakai yang mana? Zahaba ke? Ya, sahabat. Sahabat Fatimah. Ya, kalau Fatimah Fatimah perempuan kita kena pakai zahabat. Hmm. Okey, macam mana kita buat contoh ayat dia? Zahabat. Fatimah tu Fatimah tu. Zahabat. ila dukani. Fatimah tu. Fatimah tu pergi tempat lain lah. Pergi tempat lain. Ila su- Ila ila su- ila apa? Iya, so. Maktabun. Maktabi. Allah, tahu. Dia tak mau pergi pasar. Tak mau pasar. Nak Lasu pergi yang maktabi. pasar di Pejabat nak? Maktabi pejabat Ustaz? Ya betul, pejabat. Kita pejabat lah orang kerja. Mantap pejabat. Okey. Kalau suk pasar, dia tak nak. Pasar. Fatimah tak nak pergi suk. Suki. Ah. Ila suki pun boleh. Ila maktabi. Apa Alright. So mana fi'il? Ini fi'il. Zahabat. Kenapa pakai sahabat? Kerana fa'il perempuan. Fatimah. Muannas. Tengok, Fatimah baris apa tu tengok? Doma. Fa'il mesti baris dom. Dhamma. Maka ini adalah fa'il. Ini fi'il dia. Ingat ya, bila jumpa fi'il mesti ada fa'il. Kalau Ustaz Nabi Musa, zahabat Musa. Musa tak boleh lah sebab baris Zahabat. dia baris tu Zahaba Musa dia tak boleh doma kan? dia tak boleh baca muku pula. Yalah. Sebab dah nama dia memang Musa. Musa tak ada tu Ya. mabni. Okey lah macam tu. Alright. Okay. Alright. So, Alhamdulillah. okey, cukup set yang pertama. Nak masuk lagi langkah-langkah. Cara mencari. Saya nak padam ni. Ada lagi tu kita nak masuk tu. Sekejap. Okey, andai kata. Cuba tengok dalam diagram kita warna Warna biru. Warna biru. diagram pula. Diagram kita warna kuning A tadi tu. Okey, yang melibatkan, kita tengok fi'il madhi je dulu. Kalau melibatkan ramai hum kan? Hum ataupun hunna Kunna hum. Hum ataupun hunna. Okey. Bagi depan. Bagi depan. Kalau melibatkan kalau ramai melibatkan dhamir hum ataupun Hunna. apa makna dia? Hum mereka lelaki, Laki. hunna mereka. Mereka perempuan. Okey, macam mana nak kata mereka telah pergi? Laki. Lelaki hum. Zahabu. Zahabu Zahabu kan? Wow. ila umratu. Zahabu. Ula zahabu. Kalau perempuan nak sebut macam mana? Mereka perempuan telah pergi. Zahabna. Zahabna. Dia buat betul kan? Dalam cerita Zahabna. jadi maksudnya zahab. Okey, ini untuk ramai Ramai untuk lelaki, ini ramai untuk perempuan. Okey, jom kita tengok
Poin nombor 3 tu. Buku kita tu. Fi'il kekal dalam keadaan mufrad walaupun pelakunya ramai. Okey, fi'il akan kekal dalam keadaan satu. Mana satu? Ni satu. Zahaba. Huwa lah. Zahaba. Huwa ataupun zahabat. Zahaba ataupun zahabat. Ini yang mufrad. Fi'il akan kekal dalam keadaan zahaba ataupun zahabat walaupun pelakunya ramai. Contoh ayat Ramai. ni. Zahaba muslimun. Zahaba Al. labu contoh tulab ni ramai ni, pelajar lelaki. Tulab. Tulabu. Tulabu. Ini jamak taksir kan. Zahaba tulabu ilal madrasah contoh. Al-madrasah. Ke sekolah. Okey, apa poin nombor 3 tu dia kata? Fi'il akan kekal mufrad. Fi'il akan kekal. Apa maksud mufrad? Maksudnya yang melibatkan dhamir huwa kan tadi. Huwa. Orangnya singular. Okey. Singular. Walaupun pelakunya ramai. Ni ramai ni. Pelajar. Tulabu. Ni. Pelajar. Walaupun fa'ilnya ini ramai, tetapi dia punya fi'il kekal pakai yang tunggal. Mufrad. Jangan pakai yang ni. Tuan-tuan tak ada sebut zahabu at-tullab. Tak, Arab tak sebut gitu. Boleh kan? Boleh, faham. Kalau zahabu ilal madrasah boleh Ustaz? Itu boleh, itu tak apa. Itu kita cerita lain lah. Itu kita akan cerita sekejap lagi. Jangan cerita. Ini kalau kita nak letak fa'il dia secara jelas macam ni. Okey, ini fa'il tak? At-tullab fa'il tak? Fa'il. Apa tanda dia fa'il? Doma. Hujungnya berbaris Doma. Okey. Kalau isim itu berbaris dhamma, kita namakan apa istilah dia? Isim yang marfu. Isim marfu. Isim mansub, dia majzub. Ada isim marfu. Okey, jom kita buat contoh untuk perempuan pula ramai. Zahabat. Kita nak kata pelajar perempuan macam mana? At-tilmizatu. Boleh ataupun at-talabatu, perkataan yang ada ta marbutah. At-talabatu. Boleh lah at-talabatu boleh. Okey, at-tilmizatu boleh at-tilmizatu. Tilmizatu. Kita ambil zahabat. Zahabat untuk seorang ke untuk ramai ni? Untuk seorang. Orangnya tu Orang. Mufrad. Okey, zahabat at-tilmizatu, pelajar perempuan. Tilmizatu. Ila mana? Ila Fasli. kelas. Ila fasli. Ila al-fasli, ke kelas. Ke kelas. Allah. Okey, tengok. Mana fa'il dia? Mana fi'il dia? Ini fi'il. Zahabat. Ini fi'il yang tunggal melibatkan dhamir. Fi'il maklum. Perempuan. At-tilmizatu ini fa'il. Macam mana kita tahu kata dia fa'il? Ada dhamma. Sebab hujungnya baris Dhamma. Zahabat at-tilmizatu ila al-fasli. Ini pelajar perempuan ramai. Kan, tetapi dia pakai fi'il yang satu. Yep. Okey, mana lagi? Poin yang tertinggal ke? Okay, cukup dah tu. Okey, satu. Saya nak padam ini boleh? Boleh. Catat dulu. Puan apa? Dahlia nak catat dah. Tengok. Nak selesai dah? Ada soalan tak setakat ni?
Yang tadi Puan apa? Puan Khadijah tanya. Kalau zahabu saja. Okey. Ini step pertama Ini step pertama. Ini cerita kedua kita. Okey, cerita ketiga kita mana? Ketiga, Mu'annas. Sekejap. Saya nak ambil mana cerita ketiga. Okey. Dah habis dah. Habis dah? Mu'annas. Mu'annas dah tadi dah. Dia Fatimah fa'il tu. Mu'annas, maka fi'ilnya Musanna. berubah kepada Mu'annas juga. Tu dah. Zahabat Fatimah tu. Zahabat. Itulah. Buat Fatimah ni. Dah buat dah habis dah. Dia menunjuk pelaku kepada perbuatan. Ada lagi tak? Selesai lah. Okey, ada lagi Dua cara lah kita tengok Boleh? Dua cara pula. Okey. Dua cara pun ada 7. Baik, saya nak padam yang ni. Jadi, bila kita nak tengok cara penggunaan ataupun cara nak mencari fa'il, dia ada dua cara, dua kaedah. Kadang-kadang fa'il tu disebut secara jelas macam ni. Ahmad. Nampak? Ahmad tu fa'il dia. Sebab dia baris dhammah. Kadang-kadang dia tak sebut. Tak sebut tu bermakna kita kena tengok DYT. Apa itu DYT? Domir yang tersembunyi. Okey, kita pakai contoh ayat yang sama. Zahaba Ahmadu, nampaklah Ahmad tu sebagai fa'il. Yang paling penting sekali riwayat sekalian, pegang dalam kepala kita bila jumpa fa'il mesti ada fa'il. Apa juga keadaan, fa'il mesti ada. Okey, kita nampak. Sekarang ni kita buat gini. Zahaba ila dukan. Mesti ada fa'il. Okey. Zahaba ni fi'il. Mana fa'ilnya? Dalam tu pun boleh juga buah. Tersembunyi. Baik, Tak ini nampak. cara yang kedua. Cara yang pertama nampak tak fa'il? Nampak. Iaitu isim yang hujungnya baris dhammah. Yang kedua, tak sebut secara jelas tetapi sudah pun terkandung dalam kalimat fi'il. Yang kita namakan apa? DYT. Apa DYT? Sembunyi. Bunyi. Dhamir huwa. Huwa maknanya apa? Dia seorang lelaki. Jadi kalau kita terjemahkan, Zahaba telah pergi oleh dia. Yang pergi tu siapa? Dia lah. Ke kedai. So, Zahaba inilah, Huwa inilah yang jadi Fa'il. Fa'il tersembunyi. Fa'il dalam bentuk yang tersembunyi. Yang penting fa'il tetap ada. Sama ada dalam bentuk nampak ataupun dalam bentuk sembunyi. Itu. Mustaqim tersembunyi. Semua domir. Okey. Jom kita tengok contoh untuk Fatimah pula. Zahabat Fatimah tu nampak fa'il dia dalam bentuk tulisan ni nampak jelas. So settle. Tapi kadang-kadang kita tak sebut secara jelas, kita tulis zahabat sahaja ila dukani. Ilal maktabi, sorry. Ilal maktabi. Siapa yang pergi tu ke pejabat ni? Perempuan. Dia perempuan. Dekat sini ada dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi tu? Dia. Okey. Ya, inilah yang jadi fa'il. Dia tetap ada. Fa'il tetap ada. Cuma dalam bentuk yang nampak ataupun tersembunyi. Itu je. Dia lah. Dia pakai domir. Pakai domir je. Dia senang. Ringkas dia bahasa Arab ni.
Sebut satu perkataan, dah tergantung dalam tu. Okay. Sebab tu awal-awal masa kita belajar fi'il tu, kita sama-sama ulang kan. Dia seorang lelaki telah pergi. Tuan-tuan sebut zahaba. Mereka berdua zahaba. Mereka semua zahabu. Kita sebut macam tu kan. Sebab apa? Kita nak tahu setiap penambahan tu ada dhamir dalam dia. Jadi dhamir dalam tu lah yang jadi fa'il. Menjawab soalan Puan Khadijah, tak salah saya yang tanya tadi tu, kalau zahabu tulab boleh tak? Zahabu kena, kalau kita pakai ramai, zahabu tulab. Begitu macam ni, zahabu. Terus kita sebut ila tulab. Tulab zahabu ila apa tadi? Al-madrasah. Al-madrasah. Mereka telah pergi ke sekolah. Okey, zahabu. Cuba tengok. Ini fi'il. Betul? Mana fa'ilnya? DYT. Ada tak isim yang marfu' selepas dia tu, ada tak? Tak ada. Isim marfu'. Bila tak ada, DYT lah. Dhamir yang Tersembunyi. apa dhamir yang tersembunyi dekat zahabu? Mereka. Lelaki. Mereka. Jadi hum inilah yang jadi fa'il. Ustaz, maksudnya Ustaz, Ya, silakan. maksudnya kalau kita pakai isim marfu', dia punya fi'il tu kena mufrad. Okey, betul. So kalau kita pakai DYT ni, kita kira ikut dia punya apa ni? Itulah dhamir dia itulah. Kan? Betul. Jadi begini ya. Okey, tak apa. Dah dapat dah konsep ni dulu. Lagi saya jawab Puan Anani punya jawab soalan. Dah dapat dah. So, yang paling penting bila jumpa fi'il mesti ada fa'il. Cuma nak dapatkan fa'il sama ada dalam bentuk isim yang hujungnya baris dhammah kalau ada. Kalau tak ada, kita pakai dhamir yang tersembunyi. Sahih. Saya nak padam ni boleh? Kita nak tengah catat. Boleh. Boleh lah? Okey. Bagi menjawab soalan Puan Anani tu, kita tengok diagram. Tak payah tengok diagram, dalam buku kita ada. Muka surat 135 tu, kotak warna merah sebelah kiri tu, cari isim marfu'. Cara isim marfu'. Baca tu, dia kata apa tu? Satu, nombor 2, nombor 3 tu. Baca dulu pelan-pelan. Mari kita terangkan. Fa'il kalau dia punya fa'il tu nyata. Baik, kita buat begini. Cara nak mencari fa'il, ada dua cara. Cara yang pertama, isim yang hujungnya baris dhammah kita namakan isim marfu'. Cara yang kedua, YT. Okey. Untuk dapatkan fa'il, untuk dapatkan fa'il dalam bentuk isim marfu' hanya melibatkan fi'il yang dhamirnya huwa dan hiya saja. Okey, untuk mendapatkan fa'il dalam bentuk isim yang marfu'. Isim yang marfu' macam inilah tadi. Zaidun apa bunyi? ada yang tengah ini ya. Motosikal. Motosikal. Zahaba Zaidun ila al-masjid, contoh. Zaid pergi ke masjid. Okey. Zahaba ni melibatkan dhamir apa tuan-tuan? Kalimat zahaba. Huwa. Melibatkan dhamir huwa. Okey. Satu lagi contoh. Zahabat
Maryamu contoh. Maryam perempuan ila as-suq. Pergi ke pasar. Okey. Zahaba Maryamu ila as-suqi. Okey. Ini melibatkan dhamir apa ni? Zahabat. Here. Melibatkan dhamir dia. Okey. Cara yang pertama untuk dapatkan fa'il, tengok sini ya. Cara yang pertama untuk dapatkan fa'il dalam bentuk isim marfu' ni hanya melibatkan fi'il yang ada dhamir huwa ataupun dhamir hiya saja. Okey? Mufrad. Mufrad. Mufrad saja. Yep. Adapun selain daripada tu mereka berdua, mereka semua, laki perempuan, engkau seorang laki perempuan, apa semua tu kan. Sampai habis tu, semua cara nak cari fa'il dia dalam bentuk DYT. DYT. Contoh kita kata, contoh kita buat Zahaba. Zahaba tengok ada alif saja hujung panjang Zahaba ila apa dia? Madrasah. Al-madrasah. Okey, tulis je tak ada masalah. Zahaba ilal madrasati. Okey, zahaba fi'il madhi yang hujungnya ada alif. Apa dhamir yang terlibat kat sini? Huma. Sana. Huma. Dua orang. Dua orang kan? Dhamir huma. Dua orang. Huma. Maka ketika fi'il yang tidak melibatkan dhamir huwa dan hiya, semua cara nak cari fa'il dia dalam bentuk DYT. Okey? Ya. Kalau kita nak guna dhamir huwa dan dhamir hiya ataupun fi'il yang melibatkan dhamir huwa dan dhamir hiya untuk guna kaedah DYT boleh tak? Boleh juga. Contohnya macam mana? Zahaba Ilal masjidi. Zahaba ilal masjid. Boleh. Jadi maknanya fi'il yang melibatkan dhamir huwa ataupun dhamir hiya, sini pun dia boleh pakai, sini pun dia boleh pakai. Oh, macam ni. Ustaz, fi'il Ustaz, ni. dalam buku ni dua cara mencari fi'il tu fa'il ni. Fa'il. Oh tu salah tulis Betul kan? Fa'il. Buku tu salah. Dua cara mencari fa'il. Tolong betulkan. Dua cara mencari fa'il. Betul kan? Padam fi'il tu tulis fa'il. Fa'il tu pelaku. Ni fa'il macam ni tulis macam ni lah. Fa'il. Ustaz, macam ni dah kefahaman saya lah, betul ke tidak? Bila Okay. kita gunakan fi'il mufrad, jadi dia punya fa'il mesti nyata. Boleh nyata, boleh simpan, boleh. Yelah, yang ini nyata, jadi dia Zahaba, Ali ke, Aliyun ke kan? Jadi bila ke DYT, dia tak ada fa'il yang nyata, dia tersembunyi. Ya, betul. Jadi cara jalan ni macam ni lah, macam Zahaba pun boleh dah juga. Ya, Tapi betul. dia tak ada Ali kan? Kalau Zahaba ila masjidi, macam tu lah. Ya, betul. Boleh saya faham. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So untuk fi'il yang mufrad boleh dua cara. Selain daripada tu semua pakai DYT sahaja. Senang juga fa'ilnya nak mencari kan. Sebab tu diagram warna kuning A tu kena pegang selalulah. Kena. Pegang je diagram kuning A tu. Pegang je, tidur pun pegang. Pegang je tapi tak baca. Okey, catat dulu. Mana nak catat dulu. Okey. Kita nak buat contoh-contoh lain boleh lah kat sini ya. Contoh macam lah. Kita ambil zahabat. Zahabat ila suq. Ini dalam bentuk DYT. Kalau kat sana dalam bentuk nampak kan? Lagi. Contoh. Zahabta. Ataupun zahabtum. Zahabtum
ila al-qa'ati, dewan. Contoh lagi, zahabna, kami. Zahabna ila apa? Al-umrati. Umrati. Contoh lah kan. Ayat ni tak apa nak pakai ni, tapi tulis je lah. Ila umrati. Zahabna tu nun ada alif huna Ustaz ni. Nahnu. Nahnu. Oh ni nahnu. Ah, Zabna. Kalau dia dua orang, zahaba. Ada Nahnu. alif aja. ini wa. Ini apa tadi? Ya. Ya. Ini kutum. Tum. Antum Antum. 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 Nahnu. Nahnu. Ini baru contoh. Pergi je. Banyak lagi kalimat-kalimat boleh kita buat. So Ustaz, Zahabtum itu ganti nak antum zahabtum. Ini zahabtum. Menjawab tak Puan Hanani punya soalan tu? okey Ustaz, so maksudnya contoh yang Ustaz bagi yang tadi tu yang at-tulab dengan al-timizat tu yang guna zahaba dengan zahabta tu termasuk jugalah dekat isim marfu' tu kan? Itu termasuk isim marfu' sebab kita sebut itu termasuk dekat situ. Apa ni? Fa'il dia jamak, dia menggunakan fi'il Mufrad. Mufrad. Sebab fi'il dia tu melibatkan dhamir huwa. Kita buat contoh apa? Zahaba at-tullabu tadi. Ustaz nak tanya, kalau zahabu muslimuna ilal masjidi boleh? Itu salah. Salah ya? Zahabu muslimu, orang-orang Islam Dia mesti pakai mereka pergi kalau pakai contoh macam dia, contoh dia zahabu kan, betul? Yep. Betul. Ini yang Puan Nuraini Noaini. Puan Nuraini masukkan macam ni tulisan dia. Ni lagi apa nak ada lagi? Zahabu, apa dhamir yang ada kat sini? UIT home. Ramai kan? Kemudian nak sebut pula ramai. Contoh nak sebut muslimuna ramai. Boleh Ni ramai. Boleh tak? Ni tak boleh. Kalau pakai yang ramai. Kalau macam ni, kena buat macam mana? Ila. Contoh lah, ila dukan. Contoh lah. Pakai yang Ilal madrasah. dia mesti pakai fa'il tak boleh dua kali lah. OIT. Tak boleh. Kecuali kalau macam tadi, yang ayat kita buat tullabu, pelajar-pelajar tu, itu kita boleh buat apa? Sebab ayatnya dalam bentuk apa? Tullabu zahabu. Zahaba. Mufrad. Zahaba. Kita nak sebut kat sini. Ramai. Al-muslimuna. Muslimuna. Ni boleh tak? Ini boleh. Boleh. Sebab apa? PL dia melibatkan Mufrad. Huwa. Mufrad. Ini boleh. Ini soalan Puan Hanani ya, betul? Okay, alright. Zahabu. Tapi dia tak ada baris depan Ustaz. Dia tak boleh baris depan sebab dia ada cerita dia. Nanti kita cerita. Jangan tanya. Ada. Itu soalan tu bagus tu. Tapi Next episode. betul. Itu ada dalam diagram kita juga. Diagram warna ungu. Warna purple. Kita fahamkan dia tu jamak lah. Ya. Isim jamak. Jamak tu. Ustaz, formula nombor 7. Okey. Okay, cara mencari fa'il pelaku pertama cari isim marfu' melibatkan dhamir
DIA ni bukan macam DYT ya. Ah, DIA tu dia dia tu huwa dengan hia lah ya. Ah, Huwa je. dia. Huwa dan hiya lah tu. Dia DIA. Ya, DIA. Diploma in Accountancy. DIA tu huwa dan hiya lah. Okey. Boleh? Dah habis catat ya? Dah. Saya punya catatan shortcut. Sendiri baca tak boleh. Shortcut lah. Sendiri baca pun tak boleh ha? Pun tak boleh. Boleh, sendiri faham. Itu saya tak tulis lah. Okey, jom tengok diagram warna yang Puan Luan ni sebut tu. Diagram warna biru laut, tuan-tuan. Perempuan, ibu ayah sekalian. Biru laut. Biru laut. Formula tu, dia dah ringkaskan dalam bentuk formula. Cara nak cari fa'il. Formula nombor 7. Tandakanlah formula mana yang kita dah kongsi-kongsikan tu. Cara cari fa'il pelaku pertama ciri isim Okey, nombor satu pula. Nombor 7. Cara mencari fa'il ialah dengan Pertama isim marfu. pertama cari isim yang marfu'. Ni isim marfu' ni melibatkan dhamir dia. Dia tu huwa dan hiya lah Sama ada muzakkar ataupun muannas, huwa ataupun hiya. Yang kedua ni dia. Cari dhamir yang tersembunyi ataupun dipanggil dhamir sebenar. Dhamir tersembunyi lah, kita sebut senang sikit. Kita dengan DYT ni. Okey, dah dalam bentuk formula. Cari damir yang tersembunyi. Berarti lah yang Zahabah. Macam mana nak cari tu? Tengok baliklah diagram warna kuning. Zahabah Kuning. tak balik. Kuning. Zahabah. Tuan-tuan boleh InsyaAllah. nota. Boleh notakan dekat cara mencari dhamir tersembunyi tu, tengok dekat diagram kuning. Yelah, domain tu lah. Dhamir tu. Semua domain. Itu DYT. InsyaAllah. Kita kalau tak belajar Ustaz, bila kita baca memang tak faham. Oh ya. Saya baca sendiri. Saya dah ni. Dah lama dah. Baca ni apa benda. Tak faham. Dekat mana bu? Kita belajar barulah kita faham. Nombor 7 ni. Mencari fa'il. Betul. Yelah. Dia formula kan, dia ringkasan je kan? Ringkasan. Tak faham lah. Okey, nak rehat dulu kah? Boleh. Rehat. Rehat sekejap Tak lagi kita sambung. Naam Ustaz, naam. Syukran Allah. rehat. Tuan Haji Ridwan baru masuk lah. Tak apa. Nanti boleh tengok rakaman, kita rehat sekejap. Jadi kita sambung balik dengan tengok contoh-contoh insyaAllah. InsyaAllah. Okey, selamat berehat tuan-tuan. Jangan ke mana-mana.